al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Pada muka yang ke 125, berhimpun dengan hadrat Allah dan berhimpun dengan hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat untuk sampai ke hadrat Allah adalah melalui nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Jin ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Untuk itu kita dahulukan mengetahui tentang hakikat Muhammad dalam kitab Al-Mufsidul Absar. Siapa yang belum mengalami tentang hakikat Muhammad, yakni hakikat kenabian, hanya ia dapat mengatakan bahawa itu suatu hal yang tak dapat diteka-teka saja. Siapa yang belum mengenal hakikat Muhammad yang sebenarnya, maka belumlah ia mengenal akan erti sebenarnya, tidak lebih dari mengenal nama Muhammad sahaja. Adapun yang mengenal hakikat kenabian adalah Nabi sendiri dan orang-orang yang berada di bawah telapaknya, yakni telapak Rasulullah SAW. Seluruh amal ibadah berpokok dengan dua pokok. Pertama, syariat Muhammad, yakni ibadat bahagian zahir. Kedua, hakikat Muhammad, yakni ibadat bahagian batin. Contoh amal ibadat. Jadi kalau ibadat zahir kita kena guna syariat Muhammad. Kalau ibadat yang batin, kita diistilahkan ya, mengambil hakikat Muhammad. Jadi kalau kita dah pakai pakaian syariat Muhammad pada zahir kita, dah pakai pakaian hakikat Muhammad pada batin kita, maka kita ni siapa? Contoh, kita dah pakai seragam polis, maka kita ni siapa? Kita dah pakai pakaian bomba, maka kita ni siapa? Itu berjalannya. Soalnya maknanya semua orang boleh ikut macam mana Yusuf Aslam buat. Kan dia bercita-cita nak jadi polis, dia tak dapat jadi polis, maka dia mempoliskan dirinya dengan cara memakai baju polis, dan dia tampilkan kepolisan dia itu dengan dia buat filem, dan dia namakan filem itu Gerak Khas. Dan dia ambil polis tu, dia tak ambil polis yang lelaki-lelaki, dia mesti latih dia polis yang ketua-ketua. Jadi dia pakailah dengan segala paku dan pangkatnya. Maka pada ketika itu kita tak nampak dia melainkan sebagai seorang polis, kerana dia memakai pakaian kepolisan. Sekarang ini kita memakai pakaian Muhammad. Minta maaf ya, minta maaf. Ini istilah sahaja, istilah saja. Kita bukan nak mencari Nabi, bukan nak menjadi Nabi Muhammad akhir zaman, itu dah salah faham. Sebablah maknanya pengajian ilmu ini adalah pengajian peringkat kesempurnaan. Dia bukan pengajian peringkat awalan. Bila peringkat kesempurnaan, maksudnya dia ada peringkat awalan. Yang peringkat awalannya pada bab akidah, iaitu tidak ada Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW, tidak ada Rasul selepas daripada Rasulullah SAW. Itu pengajian awalan. Pengajian kesempurnaan adalah bagaimana untuk kita menjadi Muhammad, iaitu dengan cara memakai pakaian Muhammad pada syariat yang zahir dan juga pada hakikat yang batin. Pada ketika itu yang peringkat penyempurnaan tidak boleh bertentangan dengan peringkat awalan. Dia kena berselari, iaitu yang kita sebut kata itu kita siapa? Kita Nabi Muhammad. Bukan apa maksud Nabi Muhammad nak menjaga Nabi, sebab kita dah berpegang dengan ilmu awalan. Itu saja. Jadi dia kena faham ilmu permulaan dengan ilmu penyempurnaan. Tidak akan dinamakan penyempurnaan tanpa ada awalan. Macam tu. Jadi kalau kita terus pergi ke peringkat penyempurnaan, maknanya sebenarnya kita tidak ada apa-apa.
Itulah maksudnya ilmu ini, ilmu keperingkat penyempurnaan. Jadi sebab itulah bila kita baca kitab-kitab seumpama ini, kita kena faham letak duduk kitab ini. Contoh, kita takkan belajar macam mana untuk apa yang contoh ni, masak kek kan? Masak kek, penyempurnaan bagi masak kek tu, kita bubuh lilin. Dia kata konon lah, contoh tak baik sikit, bubuh lilin lah. Kita buat dia punya landscape atas kek tu, lepas tu lilin. Itu yang last sekali penyempurnaan. Baru orang faham ini kek birthday. Ini kira bagi senang faham je lah ya. Jangan suruh buat pula birthday titik lilin ni. Tapi kalau nak buat pun tak ada hal lah. Pada benda yang dipersisihkan. Orang takkan tanam lilin dekat kek, melainkan kek tu dah masak. Tiba-tiba kek baru masih lagi dalam bentuk tepung yang dia adun, dia letak lilin siap-siap. Lepas tu dia baru bakar. Jadi tak jadi lilin tu? Jadi tak jadi kek? Jadilah kek tu, kek dengan lilin sekali lah, hancur kat situ. Nampak tak? Jadi maknanya akhirnya sebagai sebuah kek tak jadi kek lah maknanya. Berjalannya begitulah. Nak katanya kita kena tahu step-step tu, ya. Jadi ilmu ni adalah ilmu peringkat penyempurnaan. Jadi jangan belajar peringkat penyempurnaan kalau tidak tahu peringkat awalan. Tetapi benda ni kadang-kadang datang kita pelbagai. Ada yang datang kepada kita ilmu penyempurnaan dulu, ada yang datang peringkat ilmu awalan dulu. Jadi kalau kontesnya kita ini yang datang yang kita jumpa ilmu peringkat penyempurnaan terlebih dahulu, kita kena faham dah, oh ini penyempurnaannya, maka aku kena cari dia punya asas awalan dia. Itu saja. Sebab itulah dalam pengajian ilmu ini, pertama-tama kena sangka baik. Banyak orang tolak ilmu-ilmu tentang hakikat Nur Muhammad dan sebagainya, ataupun dengan istilah wahdatul wujud dan seumpamanya, kerana dia tidak memahami letak duduk ilmu ini, mana ilmu awalan, mana ilmu pertengahan, dan mana ilmu penyempurnaan. Dia kena faham kat situ. Jadi kalau macam bicara tentang wahdatul wujud ataupun hakikat Muhammad ataupun Nur Muhammad, dia kena faham itu adalah peringkat penyempurnaan. Okay. Jadi sekarang ni kita nak jadi apa sebenarnya? Kita nak jadi Muhammad dengan cara bagaimana? Bukan dengan cara tunggu wahyu, tak ada wahyu dah. Dengan cara apa? Dengan cara memakai apa? Memakai pakaian Muhammad pada jasmani dan pada rohani. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada kita untuk membawa pakaian itu. Dan setiap pakaian mesti ada cirinya. Pakaian polis takkan dapat jadi pakaian tu warna merah. Kalau warna merah pakaiannya mesti bomba. Doktor takkan pakai baju hitam, melainkan doktor kat Metropolus. Jadi maknanya doktor mesti pakai baju warna putih. Jadi setiap pakaian mesti ada cirinya. Sekarang ni apa pula ciri pakaian Muhammad? Sama ada pakaian pada syariat Muhammad ataupun pakaian pada hakikat Muhammad. Maka jawapannya, ciri pada pakaian Muhammad adalah nur. Maka kita memakai nur pada jasmani dan kita memakai nur pada rohani. Maka itu baru lengkap kita dalam nur. Itu maksudnya. Jadi orang-orang sufi, dia tidak memandang apa-apa ibadat, melainkan ibadat itu adalah sebagai umpamanya dia nak memakai pakaian nur itu. Maka bila dia tidak berzikir, dia merasai bahawa dia bertelanjang daripada pakaian nur. Menyebabkan bila dia tidak memakai pakaian nur, dia tidak mendapat gelombang daripada pakaian tersebut. Seorang polis akan berasa lemah kalau dia tak pakai uniform dia. Jadi polis pakai uniform, dia akan rasa act sikit. Bukanlah act sombong tu, maknanya rasa act ni orang kata act ni bahasa yang saya faham, act ni yakin lah maknanya. Bukan action bahasa orang Selangor. Kurang lebih macam tu lah. Ataupun maknanya tentera, maknanya dia pakai baju itu. Maka setiap baju itu ada dia punya aura lah, kalau kata faham, gelombang. Maknanya dia punya gelombang yang tersendiri. Automatik kita kalaulah kita pergi surau lambat, kita tak pakai serban, tak pakai jubah, pakai t-shirt, pakai jean, kita duduk betul-betul kat sejadah belakang imam, agak-agak kita nak offer tak diri kita jadi imam. Walaupun kita ni penuh dengan keimaman,
penuh dengan sifat seorang imam itu, dengan bacaannya, dengan ilmunya. Orang tahu kita balik Mesir, kita balik Jordan, kita mengenai Islam dan sebagainya, tapi pada satu hari itu kebetulannya kita pakai t-shirt, pakai seluar jeans, lepas tu maknanya ada cap lagi contohnya. T-shirt pula bukan t-shirt dengan pendek macam ni, tak ada collar, maknanya kita semayang. Agak-agak kita nak dengan so confidentnya kita masuk kat jadi imam, tak jadi dah kita dah. Sebab apa? Aura pakaian itu kita faham dah, tidak sayur gira aku ke depan. Dan orang pun tak ada nak tolak dah, walaupun tahu ini imam. Betul tak? Tapi kalau kita ni tidaklah ustaz, kita tidaklah pengajar Islam, baca Quran pun tak ya, tapi kita baru cuba bermula dengan pakaian, maka atas sebab cinta Rasulullah SAW nak baca Quran lancar, dah tak lancar lagi. Yang paling mudah kita nak rasa kita bersama dengan Nabi SAW pada mudah kita dengan cara berpakaian. Maka kita simpan pakaian pada janggut sikit. Ini pakaian Nabi lah ni. Mana janggut sikit, lepas tu kita pakai serban atau jubah. Bukan nak menampilkan ciri keulamakan dan sebagainya, bukan nak menampilkan ciri orang berilmu, tapi sekarang semata-mata itu niat masing-masing lah ya. Mata menyatakan bahawa ya Allah, dalam banyak-banyak perkara ini paling mudah untuk aku berasai bersama dengan Nabi SAW. Dah baju putih semua. Nak semayang tiba-tiba kita betul-betul belakang setiap dah imam. Imam betul-betul tak datang. Agak-agak orang tolak tak kita? Orang tolak kita dah. Tolak dah, confirm tolak dah. Lepas tu kita jangan-jangan anta tawaduk. Nampak tak? Sebab pakaian itu membawa erti yang tersendiri. Dan pada ketika itu, kalau kita tak kena kaedah, kita pun kadang-kadang orang tak tolak pun, tapi kita pandang kanan, pandang kiri, pandang baju kita. Pandang kanan, pandang baju. Boleh dah dia jadi imam. Kita pun ke depan jadi imam. Sedangkan bacaan kita sanadlah ke mana, pemahaman kita, hukum hakam kita, syarat basic nak jadi imam, bacaan kena selesai dan tahu fardu ain dalam hukum hakam solat. Bukan sembrono-sembrono jadi imam. Contohnya. Jadi itu kenapa? Kerana kesan daripada pakaian. Samalah juga dengan nur, pakaian nur. Jadi bila kita memakai pakaian nur, kita akan rasa apa? Tidak berpisah kita dengan sumber nur itu. Paling simple, kita pergi kerja pakai kad metrik tak? Pakai kad metrik. Selagi kita pakai kad metrik, kita akan faham kita siapa. Kita akan faham bahawa kita ni tidak putus daripada majikan dan syarikat kita bekerja. Itu saja faktor pakaian. Jadi sebab itulah penting. Jadi ciri pakaian Muhammad ini pada syariatnya dan pada hakikatnya adalah nur. Jadi bila dah ada nur, maka nur itu membawa gelombang itu sendiri. Apa gelombangnya? Gelombang pada menyatakan kita dan Allah tidak berpisah. Kita dan Allah tidak berpisah, tapi tidak menyatu. Dia sama seperti kita dengan matahari. Bila kita di bawah terik matahari, maka cahaya matahari terkena pada kita, maka berpisah tak kita dengan matahari? Dan kita terasa hangat cahaya, hangat matahari itu terasa kat tangan kita ni. Pada ketika itu berpisah tak kita dengan matahari? Jawapannya tak berpisah. Sebab apa? Sifat matahari ada pada kita, tapi kita menyatu tak dengan matahari. Dan kita terfikir tak nak menyatu dengan matahari. Daripada orang yang pertama-tama mencuba bidang astronomi, adakah mereka ini teringin dan teruja nak landing dekat matahari? Tak ada siapa yang teringin nak landing dekat matahari. Jadi kalau sesiapa yang nak berasa menyatu dengan Allah Ta'ala, seumpama menyatu dia dengan matahari, testing menyatu dengan matahari dulu. Kalau boleh menyatu dengan matahari, good possible menyatu dengan Allah. Tapi menyatu dengan matahari pun tak boleh, dia pula dengan Allah yang maha gaib itu. Nampak tak? Dia kena faham. Jadi maknanya merasai tidak berpisah tapi tidak menyatu. Begitu. Kenapa kita rasa tak berpisah? Sebab sifat matahari ada pada kita. Jadi kenapa kita rasa tidak berpisah dengan Allah? Kerana sifat nur Allah ada pada
kita. Yang mana sifat nur itu Allah Ta'ala tajallikan, Allah nyatakan dengan asbab siapa? Baginda Nabi SAW. Daripada pakaian syariat, rata-rata ramai orang dah melakukan. Tapi kalau orang tu dia pakai baju polis, dia tak tahu bahawa itu baju polis, adakah dia akan bertindak kepolisan? Tak bertindak kepolisan juga. Kalau dia pakai baju bomba tapi dia tak tahu bahawa itu baju bomba, adakah bila ada kebakaran dia akan tolong padamkan? Tak. Sebab apa? Sebab dia jahil akan nilai yang ada pada pakaian itu. Jadi kalau pakaian syariat Muhammad, ramai orang buat ibadat fiqah, segala ibadat jasmani kita itu adalah seumpama bidalannya kita memakai pakaian syariat Muhammad. Tapi kalau kita tidak kenal bahawa pakaian itu membawa ciri nur, maka kita memanfaatkan tak nur itu? Kita memanfaat. Sama seperti kita pakai baju bomba tapi kita tak tahu ciri kebombaan dan peranan bomba. Maka kalau ada kebakaran, dia tengok, dia panggil mana bomba, orang suruh pandang ke dia sebab dia pakai baju bomba. Sebab apa? Dia tak tahu apa yang dia pakai. Jadi mana kalau orang tu tak tahu apa yang dia memakai baju, tapi dia tak tahu baju apa yang dia pakai, diiktibarkan dia pakai baju ke tidak? Diiktibarkan dia sebagai tidak berbaju sebab dia tidak mengetahui hakikat bajunya itu. Faham-faham ni? Malam-malam sembang benda macam ni. Tapi lepas zikir boleh dah. Lepas zikir insya-Allah dapat bakal zikir. Memang dia berbaju tapi diiktibarkan tidak bermanfaat bajunya itu. Sebab apa? Dia tidak mengenal akan ciri nilai baju tersebut. Sama juga kita solat, puasa, zakat dan haji, itu syariat Muhammad yang kita pakaikan pada zahir kita. Tapi kalau kita tak faham Nabi Muhammad itu sebagai nur Allah, tajalli sifat nur Allah, maka kita dapat khayal bahawa kita berpahala je lah. Itu. Jadi ilmu ni tak ilmu yang kena bincang lepas majlis zikir, lepas selawat. Hati itu kena benar, niat kena benar dan tulus. Itu saja. Nanti Allah lagi faham. Itu baru pakaian syariat Muhammad, tidak lagi pakaian hakikat Muhammad yang lebih halus lagi. Syariat dia nampaklah. Pada syariat tu pun dah nampak solat itu nur pun susah juga kan. Dah nampak baca Quran tu sebenarnya aku nak apa dia nur. Selagi kita lagi mendambakan pahala, kita masih mendambakan makhluk. Tapi kalau kita mendambakan nur, nur yang kita dambakan itu adalah tajalli sifat, bukan makhluk. Nur dalam konteks ini bukannya nur. Sebab itu Allah Ta'ala kata, telah datang kepada kamu dari Allah cahaya. Ayat ni kena faham molek. Dengar kalau kita balik kampung, balik kampung kumpul dengan ramai, mak mertua kita ada, mak kandung kita ada, mak saudara kita ada, semua kumpul sekampung. Kumpul sekampung, kumpul serumah. Ada banyak hidangan makanan. Tiba-tiba mak kita sebut, yang ni mak masak. Faham? Yang ni mak yang masak. Agak-agak kita nak ambil makanan lain ke, atau kita nak ambil apa yang mak masak tu? Yang mak tunjuk. Jawapannya apa? Mesti kita ambil yang mak tu tunjuk. Apa tujuannya mak kita tunjuk ini mak masak ni? Tujuan nak katanya, nak streskan bahawa ini yang mak, ini hasil tangan, air tangan mak yang ini. Ada penzahiran kasih tak kat situ? Begitu. Sambunglah juga bidalannya dengan ayat qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah Ta'ala kata telah datang, qad telah ja'akum datang kepada kamu minallah dari Allah. Tu siapa yang cakap tu? Allah. Allah telah datang kepada kamu dari Allah. Okay, nur akan cahaya. Maknanya Allah yang bentuk koma seolah-olahnya menghidangkan kepada kita apa dia? Cahaya. Kemudian kitabun mubin, kitab yang nyata. Cahaya itu siapa? Berujuk kepada Nabi SAW. Maksudnya dalam banyak-banyak perkara yang Allah Ta'ala beri pada kita, satu-satunya perkara yang Allah Ta'ala tunjukkan apa yang Allah beri, apa dia?
nur dan kitab yang nyata. Maksudnya kalau kita ambil nur itu terlebih dahulu, bahkan kita ambil yang lain-lain lagi, kita beradab tak dengan Allah. Seumpama bonda dan ayahanda, bonda lah, ayahanda tak masak sangat, bonda mana dah masak semua tu, tunjuk dekat anak, ini mak masak. Tiba-tiba anak ambil juga Kentucky yang dia beli, contoh. Lepas tu yang mak masak tu, udahlah mak masak, mak dah tunjuk dah ini yang mak masak. Anak tak usik pun yang mak masak tu, agak-agak bonda gembira tak? Bagus anak aku soleh, aku tunjuk sesaja je, tapi tak ambil yang aku punya. Bagus anak aku. Itu nampak tak? Jadi maksudnya pada ketika itu anak itu diperkirakan empati atau tidak dengan ibunya. Anak tu dikatakan sebagai bodoh. Dia tak faham bahasa ibunya, bahawasanya ibunya masak untuk dia, supaya dia ambil yang air tangan si ibu dulu. Tapi anak ini bodoh, dia ambil yang lain pula. Dia ya ke mak masak itu, okey, kita ambil yang lain juga. Maksudnya anak ini tak reti bahasa, tak reti bahasa cinta. Setelah Al-Quran kena dijalani dengan bahasa cinta. Untuk mengetahui cinta itu kena memahaminya daripada limpahan bimbingan daripada guru. Guru membimbing dengan cinta, kita menerima bimbingan dengan cinta di atas payung kecintaan Nabi SAW kepada semua umat baginda, di kalangan yang guru dan di kalangan yang murid. Itu pengajian sufi berdasarkan cinta. Jadi kalau macam kecintaan itu tidak terserlah, bahkan makin membenci, maka itu bukan landasan yang sebenar. Jadi kalau tanpa kecintaan, takkan faham Quran. Jadi bila Allah Ta'ala, soalnya yang Allah hidangkan pada kita nur, maka yang itu kita kena ambil dulu. Tapi tidak betul, dengan nur itu baru kita ambil yang lain-lain. Itu maksudnya. Jadi yang disebut dengan mengambil nur itu adalah pada pakaian Muhammad. Jadi nur pada syariat dan nur pada hakikat. Nur pada syariat ilmunya ilmu fiqh, nur pada hakikat ilmunya ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Itu je lah. Jadi di antara nur pada syariat dibandingkan dengan nur pada hakikat, mana yang lebih penting untuk kita nurkan dia? Yang lebih penting untuk kita memakaikannya dengan pakaian nur itu pastilah pada hakikat. Sebab apa? Di akhirat nanti hanya hakikat kita yang akan dibangkitkan, iaitu ruh kita yang akan dibangkitkan. Begitulah. Jadi untuk masuk satu perkara yang zahir, nak masuk betul-betul kepada yang batin, maka kena melalui proses yang berulang-ulang. Itulah proses zikir. Begitulah. Jadi lepas ni kalau kita selesai pulang daripada majlis ilmu, majlis zikir, kita ilmu tu tak berpisah dengan sifat nur Allah. Baik. Kalau kita buat apa-apa amal soleh yang kita rasakan kita dapat pahala, pahala itu adalah tajalli, bentuk penampilan nur Allah. Jadi yang kita nampaknya jangan nampak pahala tu, tapi nampak nur itu. Satu latihannya. Pulang daripada majlis zikir, maknanya kita bukan rasa puas dengan ibadat zikir kita tu, tapi kita rasa pulang membawa pakaian nur. Bahkan boleh kita pergi berjalan di sini tempat kilang untuk kita menjahit pakaian nur. Maka waktu kita zikir tu kita kosotkan, ini pakaian untuk isteriku, itu untuk suamiku, untuk anak-anakku. Jadi kita balik, kita sarungkan dia. Itu sebut dengan kosot. Bukan dengan nampak betul. Sebab ini bidalan. Sebab itulah dalam ayat tentang nur, Allah Ta'ala kata wa yadriballahu al-amthala linnas. Allah Ta'ala memberikan kepada manusia pelbagai bidalan-bidalan. Sebab bicaranya bicara nur, bukan cahaya matahari yang kita nampak ni, tapi nur, tajalli sifat Allah. Jadi para sahabat yang terlebih nampak nurnya Nabi SAW, dan yang paling ditajalikan nur bagi Nabi SAW daripada Sayyidina Umar. Sehingga walaupun Nabi SAW telah wafat, tapi nyata pada beliau akan nur Nabi SAW, sehingga beliau rasakan Nabi tak wafat sebab dia nampak nur itu ada. Nampak tak? Jadi jangan kata Sayyidina Umar tu maknanya lemah, beremosi, maknanya lemah perasaan, tak sanggup untuk menghadapi kenyataan bahawa Nabi sudah wafat SAW. Bukan. Itu tanda nyata pada beliau akan nur, sehingga merasakan bahawa tidak wafat baginda Nabi, sebab beliau telah memandang Nabi dalam dimensi nur SAW. Itu bahagian dia. Bahagian Sayyidina Abu Bakar pula, maknanya dia tahu syariatnya bagaimana, hakikatnya bagaimana. Dia tak relax kan Umar.
aku nampak nur juga. Ini bukan nampak begitu bahasanya Ustaz Faisal. Nanti Ustaz Faisal tanya saya pula, Ustaz macam mana, apa betul ke Abu Bakar cakap macam tu tak? Ini kita mudah carakan ada faham dia. Bila Sayyidina Umar kata, maknanya apa baca ayat kan, wa ma Muhammad wa ma kana qad khalat min qablihi rusul fa immata aw qutilan qalabtum ala atibai kan. Ayat tu maknanya wa ma Muhammadu illa rasul. Nabi itu tidaklah Muhammad itu melainkan seorang utusan Allah, telah datang utusan sebelumnya dan semua rasul itu ada kematiannya, macam itulah. Sayyidina Abu Bakar pun bacakan ayat itu, maka Sayyidina Umar pun tersentak. Maka Sayyidina Umar kata, seakan-akan baru kali pertama aku mendengar ayat tersebut. Jadi dalam aspek tasawuf, Sayyidina Abu Bakar lebih tinggi kategori daripada Sayyidina Umar, sebab tahu membezakan di antara syariat dan hakikat. Tapi tidak bermaksud Sayyidina Umar tu maknanya dalam kategori yang rendah juga, tak juga. Itu adalah untuk menunjukkan macam mana berlakunya fana, fana fi rasul, macam tu. Ini bicara tentang nur dia. Tak apalah, kita ni bercara je dulu. Kita ni hayal lagi ni. Nak kata kita ada nur tak ada nur, tak tahu lagi ni. Ada baju ke tak ada baju ni. Baju nur tengok tak apalah. Ini saja yang kita buat. Selebihnya Allah sebenarnya yang menyarungkan nur itu. Tapi selagi kita tak bincang benda-benda macam ni, apa sebab untuk Allah Ta'ala nak menyarungkan pada kita nur? Tak boleh rasa hayal-hayal, berharap-harap, angan-angan, minta-minta ke Allah. Ya Allah sudi menyarungkan kita dengan nurnya. Macam tu lah. Contoh amal ibadat yang dikerjakan bahagian jasad seperti berdiri, rukuk, sujud, tawaf, sa'i dan sebagainya, itu dinamakan syariat Muhammad, yakni kelakuan Muhammad yang tumbuh pada jasad pengikutnya, yang saya terangkan tadi ya. Adapun hakikat Muhammad iaitu nur Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah. Perhatikan kalimah Muhammadur Rasulullah, artinya Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah menzahirkan nurnya untuk memperkenalkan kita kepada Allah. Datangnya nur untuk mencapai makrifat kepada Allah. Inilah beza di antara orang kafir yang mengkaji Al-Quran dengan orang Islam yang mengkaji Al-Quran. Orang kafir kita tak ingat kata dia mengkaji Al-Quran. Orang kafir dia hanya mengkaji mashaf. Ini istilah kita ya, istilah saja ya. Orang kafir mengkaji mashaf. Adapun orang Islam, orang beriman, dia mengkaji Al-Quran. Apa beza di antara mashaf dengan Al-Quran? Bezanya adalah Al-Quran ada elemen nur di situ. Mashaf tak ada elemen nur. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran tapi tidak ada dengan elemen nur, bukannya dengan kesungguhan untuk menggapai nur. Saya nur kita bukan gapai pun, bukannya dengan kesungguhan menyediakan diri kita untuk untuk dituangkan ataupun untuk disarungkan oleh Allah akan pakaian nur itu. Faham ya? Sebaliknya kita mengkaji Al-Quran secara maknanya untuk fahamnya, untuk pahalanya, untuk rasa berilmu dan sebagainya, maka kita sama je dengan orang kafir yang mengkaji Al-Quran, iaitu mengkaji mashaf. Jadi sebenarnya kita mengkaji Al-Quran, kita kena pandang Al-Quran itu juga nur. Jadi kita kena tenggelam dalam nur semasa kita mengkaji Al-Quran. Baru benar berbeza pengkajian kita dengan pengkajian orang kafir apabila mengkaji Al-Quran. Tapi kalau kita tak dipersedarkan dengan elemen nur ini, macam mana kita nak fokus pada nur itu? Itu maksudnya. Jadi Allah menzahirkan nurnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah akan berkehendak untuk menzahirkan nurnya itu bagi sesiapa yang berhajat kepada nur itu. Kalau orang kafir sekalipun dia mengkaji Al-Quran sebab dia nak tahu kebenaran. Apa dia kebenaran? Maka dia bandingkan di antara kitab Al-Quran, Taurat dan Injil yang ada padanya, New Testament dengan Old Testament kan? Injil dan Taurat tu dia bandingkan. Dia nak tengok, bahkan dia kalau nak mencari kebenaran, maka Allah menzahirkan kebenarannya dalam bentuk nur sehingga dia sudi untuk bersyahadah dengan asbab dan mengkaji Al-Quran. Kurang lebih begitulah, kurang lebih.
Ada juga yang mengkaji Al-Quran untuk mencari kelemahan Al-Quran. Tapi bila Allah berkehendak kepada dia untuk dia mendapat nur Al-Quran itu, maka akhirnya dia beriman. Itu semua atas Allah. Kita buat asbab kita masing-masing. Siapa yang tak pandai baca Quran, maknanya belajar baca Quran walaupun mula dengan Iqra. Dengan asbab, ya Allah, ini asbab saja. Ya Allah nak katanya aku nak nur itu. Pandai baca tak pandai baca itu kedua. Yang naknya apa dia? Nur. Siapa yang dah pandai baca Quran, maknanya dia nak kaji pula pengertian Al-Quran. Ya Allah, aku bukan nak mau maknanya tu. Yang aku nak apa dia? Nurnya itu. Jadi kalau semua orang balik pada Al-Quran dan memandang Al-Quran itu nur, akhirnya semua orang berpakaian dengan pakaian nur, maka pakaian seragam kita semua seragam nur, nak gaduh-gaduh lagi ya? Kalau tentera Rom, dia ada beberapa dia punya ketumbukan-ketumbukan. Ada bidanan tentera Rom tidak akan dapat mengalahkan tentera Rom melainkan tentera Rom. Sebab apa? Sebab hanya tentera Rom yang tahu semua strategi tentera Rom, dan setiap strategi itu ada kelemahannya. Kalau guna formasi A ni kelemahannya di sini, formasi B kelemahannya di sini. Jadi maknanya gitu tentera Rom ni. Okey, dan setiap formation itu baju dia lain. Nak mengatakan ini klik-klik yang lain. Ini klik A, ini klik B, klik C. Ini semua ni kalau nak tengok orang Rom, pergi dekat Jordan, dekat nama tempat tu Jarash, satu kota Rom yang besar yang namanya Jarash. Pergi kat Jordan, nantilah kita pergi Jordan. Okey, tiba-tiba kalau dia orang, walaupun tak tentera ramai, kalau nampak pakaian seragamnya sama, dia nak bunuh juga. Dia takkan jadi bunuh dah. Sebab apa? Pakaian seragam sama juga. Kalau kita kata semua kita kena kembali kepada Quran dan Sunnah, kena kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada apa sebenarnya dalam Quran dan Sunnah itu. At the first place yang dikatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah kembali kepada apa dia? Nur tadi. Sebab nur itu satu, esa. Cuba kaji dalam Al-Quran, ada tak kalimah nur yang Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk plural? Ada? Nur singular. Kalau dua, nurani. Kalau plural, dia sebut anwar. Ada tak dalam Al-Quran kalimah anwar? Ada? Cari lah. Sampai kiamat tak jumpa. Sebab apa? Tidak ada kalimah anwar dan tidak ada kalimah nuron ataupun dua nur ataupun nuraini. Tak ada. Yang ada dalam Al-Quran adalah kalimah nur saja. Maksudnya apa? Tidak ada dua pada nur itu. Jadi sumber utama nur itu adalah Rasulullah SAW dan Al-Quran dan Sunnah lah maknanya. Faham ya? Jadi kalau kita mengkaji, kalau ada seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya adalah at the first place kembali kepada nur itu. Dengan nur itu kita mengkaji hukum-hukum fiqah daripada Al-Quran dan Sunnah dengan sistem persekolahan mazhab. Dengan nur itu kita mengkaji macam mana pegangan akidah dengan sistem persekolahan Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan nur itu kita mengkaji sistem kerohanian dengan sekolah Tariqah. Maka semuanya dengan nur yang sama, menyebabkan walaupun hasil akhirnya berbeza. Pada fiqah ada 4 mazhab, pada tariqah ada pelbagai tariqah, pada akidah ada pelbagai pendekatan, tapi fahamnya satu. Dalam kepelbagaian itu kita tetap diperkirakan sebagai satu. Jadi kalau diperkirakan sebagai satu, nak gaduh tak gaduh. Tapi kenapa sekarang semua orang menyeru kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi umat Islam masih lagi berbalah? Satu je sebabnya, sebab apa? Tidak tenggelam dalam nur dan tidak memandang nur dan tidak memakai pakaian nur daripada jasmani dan rohaninya. Itu bidalan dia. Jadi ilmu ni je satu kita dapat satu ilmu ni, lengkaplah kekuatan umat Islam. Maka di situ baru benar akhir zaman akan berlaku. Akhir zaman takkan berlaku melainkan ilmu tentang nur ini kembali dibicarakan dan dipakai oleh siapa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak untuk memakaikan nur pada hamba-hambanya yang berkehendak kepada nurnya. Kalau tak nak, Allah bagi, tak bagi. Melainkan kalau yang nak tu orang lain. Contoh, si anak tak mau berpakai nur, tapi maknya tetap mendoakan untuk anak, maka Allah mendengar doa mak, maka Allah memakaikan kepada anak akan nur itu walaupun anak tak mau. Sebab apa?
Sebab barakah doa emak. Itu je. Macam tu lah. Satu ni sikit je lagi yang kita perlu dapatkan. Faham tentang nur ni. Yang jadi balas sana sini ni, yang jadi maknanya tak berlapang dada, sama-sama nak berjuang Islam, tapi ya sama-sama nak faham balik pada Quran dan Sunnah, tapi sebab tak tenggelam pada nur itu. Kalau tidak, kita akan mudah berlapang dada, mudah memaafkan, dan ada yang kita sebut sebagai barakah. Sama ada barakah yang mampu untuk diungkapkan atau barakah yang tak mampu untuk diungkapkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kita akan nur itu. Allahumma amin. Allah menggunakan nurnya untuk memperkenalkan kita kepada Allah. Datangnya nur untuk mencapai makrifat kepada Allah. Jadi selagi tak dapat nur ini, kita Allah tak, maksudnya kita kenal tak Allah, tak kenal Allah. Jadi bila kita tak kenal Allah, yang kita beribadah ni, kita sembah siapa? Maka bidalannya kita menyembah khayalan kita, ataupun Allah yang kita khayalkan. Itu tak sempurna. Saya ada ibu mana? Ibu yang saya khayalkan, ibu saya begini. Adakah sebenarnya dia beribu? Tidak, sebab dia khayal, dia tak kenal beribu dia. Ini bidalan saja yang penting. Sebab itulah macam satu ibadat yang berkaitan dengan menuju ma'rifatullah lebih baik daripada 1000 ibadat yang berkaitan dengan semata-mata ibadat. Maksudnya kalau kita solat, semata-mata nak solat, berbanding dengan majlis ilmu, nak faham ma'rifatullah, faham ma'rifatullah untuk sedetik, tak akan dapat ditandingi oleh 1000 rakaat. Itu bidalannya lah maknanya. Adapun pengertian Muhammad itu sebagai penghulu, maksudnya seluruh urusan ibadah nurnya yang mendahului dari sebelah dalam jasad manusia. Misalnya seluruh ibadah yang lahir seperti berdiri, rukuk, sujud, sa'i dan sebagainya, tetap penggeraknya dari sebelah dalam, iaitu nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada, yakni Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi nur dekat sini merujuk kepada Al-Quran. Jadi kita kena ikut Al-Quran. Jadi maksudnya yang kita nak kena ikut pada Al-Quran itu apa dia? Elemen nurnya itu. Alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan yang diturunkan dengannya. Hu tu kat situ merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu juga Allah Taala kata dia bagi dia sebagai nur. Kerana Allah Taala turunkan nur kepada nur. Allah turunkan Al-Quran itu nur kepada Nabi SAW yang Allah gelarkan sebagai nur. Dan semua itu kerana Allah bersifat dengan sifat nur. Dan nak mengenal Allah yang bersifat nur, kita perlu ada sifat nur Allah pada kita. Dan nak mencapai sifat nur Allah pada kita dengan kita apa dia? Berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konteks kita memandang dua perkara itu sebagai nur, tidak akan terhasil daripada api melainkan apa belum? Macam mana kita punya brother Hazim, our professional consultant, tidak akan terhasil daripada api melainkan kalau professional consultant kita panggil advisor, haba. Jawapan dia, tidak akan terhasil daripada api melainkan api. Yang mana api itu mesti sifatnya panas. Mana mungkin haba adalah kesan dari api. Maka tidak akan terhasil daripada api melainkan api. Sama juga, tidak akan terhasil daripada nur melainkan nur. Jadi kalau kita benar-benar mengkaji tentang Nabi SAW, maka Nabi itu nur, maka yang terhasilnya apa? Nur. Kalau kita benar-benar mengkaji Al-Quran, Al-Quran itu nur, wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan ikutlah Al-Quran yang sifatnya nur, yang diturunkan bersama dengannya, iaitu Nabi SAW yang sifatnya juga nur. Ulaika humul muflihun, mereka itu orang yang berjaya. Maksudnya berjaya dengan nur.
Jadi tidak akan terhasil daripada Al-Quran yang Al-Quran ini nur melainkan nur. Tidak akan terhasil daripada cahaya melainkan cahaya. Itulah nur ala nur. Jadi bila akhirnya bila banyak nur, akhirnya berapa nur semua ni? Akhirnya satu nur. Maka di sana bila nampak semuanya nur belaka, akhir satu nur. Maka main nur tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada sifatnya Allah. Ini semua dah bicara dalaman ya. Cuma bicara dalaman, perkara perbuatan dalaman yang kita cuba huraikan dengan lafaz. Kau dapat faham ya faham. Kau tak dapat faham, sangka baik dulu. Macam tu je lah. Subhanallah. Kadang-kadang kalau Allah nak bagi nur tu dengan cara kita berjaya, berjayalah. Kalau Allah nak bagi nur dengan cara kita sakit, sakitlah. Allah nak bagi nur dengan cara kita apa? Kita senang, senanglah. Kalau Allah nak bagi dengan cara kita muda, kita tua, kita susah, gitulah. Yang penting ya Allah, apa-apa saja kau bagi pada aku yang naknya apa dia? Nur. Hanya kerana dengan nur itu aku mengenal. Dan ada kata yang lain, kalau Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba-Nya, Allah Ta'ala akan menyaruhkannya dengan nurnya. Dengan cara bagaimana? Dia akan obses dengan nur itu, iaitu Nabi SAW. Cumanya kalau kita mengkaji Al-Quran, Al-Quran ini tidak akan menjadi nur kalau kita membaca Al-Quran terluput daripada sumber nur, iaitu Nabi SAW. Maka sepanjang kita mengkaji Al-Quran, Nabi kena ada dulu. Jadi sebab itulah maknanya sebelum dah baca Quran selawat, apa-apa selawat, sebab bagi dah ada Nabi dulu. Barulah maknanya Al-Quran itu kita pandang dengan pandangan nur. Untungnya kita faham ke tak faham ke, asal saja kita niatkan ya Allah sebenarnya asbab untuk aku mendapat limpahan nur, tetap kita akan dapat limpahan nur walaupun kita tak faham baca Quran. Itu untungnya. Tapi itu bahagian orang yang tak faham. Bahagian orang yang faham, dia kena bagi faham. Itu bahagian dia. Satu dimensi kepandaian itu satu musibah. Kalau awak pandai baca Quran dengan betul, tapi awak baca Quran salah, awak tak jaga tajwid, sedangkan awak pandai baca bertajwid dengan betul, maka bacaan salah awak tu tidak akan menjadi asbab nur. Sebab apa? Awak mampu untuk baca betul. Kalau awak mampu baca betul dan baca faham dan mampu untuk mentafsirkan, tapi awak tak buat begitu, maka tak sempurna. Sebab Allah bagi kelebihan kepada awak begitu, awak kena fulfill semua benda tu, baru akan jadi nur. Tapi kalau orang yang lain, dia tak mampu nak faham, baca pun tak mampu, terhege-hege baca, mangkak-rangkak, alif bayun apa, titik-titik apa, alif nampak ya? Jadi takat yang very minimum, itu je dia mampu, maka itu pun dah cukup untuk dia menjadi asbab nur. Nampak tak? Itulah kadang-kadang ada bidalan, kadang-kadang kepandaian itu satu musibah. Sebab apa? Kita kena fulfill semua kepandaian itu, baru kita lengkap operasi itu. Dan kadang-kadang maknanya so-called kebodohan itu satu nikmat, iaitu aku dah tak pandai, takat ni je aku boleh baca, tapi taklah maksudnya baik aku tak payah baca Quran, nanti banyak pula kena buat. Bukan begitu juga. Nak katanya setiap orang tidak akan terlepas peluang daripada mengecapi nur, walaupun dia pandai baca Quran ke, faham bahasa Arab ke, tak faham ke, semua orang ada ruang masing-masing. Adil tak Allah? Maka sebablah sifat adil Allah tidak berpisah dengan sifat Ar-Rahmannya. Kalau sifat adil Allah berpisah dengan sifat Ar-Rahmannya, susah kita. Gitu. Jadi banyak sekarang timbul tak, ya Ustaz bolehlah Ustaz baca Quran laju, cepat khatam. Bulan Ramadan boleh khatam 2 kali. Saya ni 2 kali Ramadan tak khatam lagi. Nampak ya? Lebih lah tu Ustaz. Betul ke macam tu pertimbangannya? Tak betul lah. Sebab apa? Sebab kalau kayu ukurnya nur, setakat mana awak mampu, itulah bahagian awak. Jadi bila Allah sarungkan kita dengan nur, ada beza tak? Allah menjarungkan nur pada orang yang pandai dengan Allah menjarungkan nur pada orang yang tak pandai tadi, ada beza tak? Allah menjarungkan nur pada orang yang banyak ibadat dengan Allah menjarungkan nur pada orang yang sikit ibadat sebab kelemahan-kelemahannya itu, ada beza tak? Jawapannya tak ada beza, tetap nur yang sama. Asal saja kedua-dua golongan ini niatnya sama, iaitu niatnya untuk mendapat limpahan nur, habis itu saja.
itu seni. Jadi kalau macam tu kita tak ada rasa bimbang, rasa sentiasa optimis dengan Allah. Ini cakap sajalah ya, diuji nanti pun tahu. Tapi sampai bila kita diuji, di kalangan kita yang diuji, yang lain mendoakan. Yang kata, ustaz sembang lebih, nanti ustaz kena gini-gini, ustaz pula sedih lebih pula. Yang macam tu bukan. Ini itu ilmunya. Bila kita berjalan itu lain lagi. Contohnya kita dah pergi pelaman, pergi haji. Kita bawa orang lain yang pertama kali pergi haji. Kita ni 5 kali pergi haji. Kadang-kadang kita pun masalah. Orang yang pertama kali tu tolong kita pula, mereka tak tahu kan. Sebab ini ilmunya begitu. Perjalanannya satu hal lagi. Saling bergandingan, insya-Allah. Sebab itulah kita menubuhkan di atas nama Sekretariat Kekeluargaan Nur Rasulullah SAW untuk kita rise up elemen nur ini, sehingga kalau kita kenal pasti mari di kalangan kita yang sedang dalam kegelapan, kita tarik dia supaya bersama-sama dengan cahaya. Sebab kegelapan bertemu dengan cahaya, kegelapan akan hilang dengan sendiri tanpa dibicarakan pun kegelapan itu. Jadi akhirnya kita berkeluarga dengan kekeluargaan nur itu. Macam tu, walau bagaimana pun latar belakang kita, insya-Allah. Habis itu pun yang lain sekali. Dan seorang mukmin adalah seorang yang di dalam dadanya berisi nur iman yang bertempat pada hati untuk menjadi penggerak segala urusan amal ibadah. Setiap amal ibadah harus didahului oleh nur sebagai utusan Allah. Nur yang dihadirkan Allah itu untuk meningkatkan derajat hamba-Nya, dinaikkan Allah sampai ke makam yang terpuji, yakni makam mahmud. Dengan nur tersebut seseorang dapat merasai la haula wala quwwata illa billah. Dengan nur akan kelihatan hak Allah yang berhimpun pada jasad si hamba. Dengan nur akan mengerti akan hadrat Allah, yakni Allah menghadirkan haknya kepada hamba. Ketika itu si hamba terasa bahawa hak Allah menjadi pelaku dalam ibadat. Garis kat situ. Hak Allah menjadi pelaku dalam ibadat. Okey. Dan ada kata yang lain, sampai peringkat ini baru kita faham penyempurnaan kefahaman berkenaan dengan sifat ma'ani. Kan sifat ma'ani itu Allah punya kan, ya Allah Ta'ala pakai, ya Allah Ta'ala maknanya nyatakan pada kita kan. Itu kita faham kita. Tapi sampai elemen nur, kita nampak nur Allah pada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, kita nampak nur itu. Di situ baru benar, oh ini rupanya sifat ma'ani yang aku bicarakan. Kita dapat pandang dengan mata hati. Macam tu. Jadi menurut Sayyidi Rahimuddin dalam satu kuliah dan juga para masyayikh yang lain yang kita jumpa, menyebabkan orang yang telah sampai ke peringkat, maknanya Allah Ta'ala maknanya sampai peringkat maknanya menghadirkan haknya kepada hamba dia itu, dia tak sibuk berzikir dah, dia tak sibuk dah, maknanya pergi baca ilmu pun maknanya tak sibuk dah. Sebab apa? Semuanya itu dalam hak Allah. Macam tu. Dia tak kalau dia tak bersusah-susah dah. Tapi cuba cakap ya, bukan dia tinggalkan zikir. Setelah dulu ni saya kongsi pengalaman saya, kata Syekh besar tak ada tasbih pun, tak berzikir pun, anak murid zikir banyak lagi, Syekh tak zikir. Dulu memang saya sendiri tu. Rupanya ini penjelasannya. Maknanya Syekh tak perlu dah. Maknanya dia dah faham, maknanya dia itu zikir dah. Antara orang yang saya tengok, maknanya okey, nak buat air tawar kan, biasa saya tengok air tawar tu ambil tasbih, habis rahab ni, lepas tu baca, lepas tu tiup semua kan. Satu Syekh ni sebutlah Abu Ya'mran Wali, waktu itu musafir dengan beliau ke Brunei. Orang Brunei datang minta doa, sambil sembang. Betul kemarin ada apa hajat, tolong doakan. Kita expect dia baca macam-macam. Kita dengar doa dia baca, tak baca apa dah, buka betul dah, celup je. Kita pun apa macam celup, tak ada baca apa pun. Peringkat awal kita belajar. Tapi lepas kita, okey, yang penting syarat sangka baik dan doakan kebaikan. Apa yang kita tak faham daripada hal-hal guru kita, kita diam dulu. Asal saja tidak nyata pada yang
haram. Betul kan? Faham dah? Macam tu. Ini tapi janganlah kata pula kalau macam tu tak tahu baca tak baca macam-macam lagi tak. Bukan itu pula. Sajalah ilmu ni kita faham, bukannya untuk kita menilai orang. Ilmu ni untuk kita faham di mana kita berada dan di mana stage-stage kita, untuk kita saja. Tapi kalau orang salah letak ilmu ni, dah tahu ilmu ni lah, syekh ni tak matang lagi ni, belum zikir-zikir. Ustaz kata kalau zikir-zikir ni maksudnya kena nak cari, tanya ada tak orang yang boleh doakan dia celup jari. Dia tak nak yang baca-baca jam-jam pimpinan lah. Itu maksudnya dah salah letak ilmu. Bukannya kita nak judge orang lain. Ilmu ni untuk kita faham di mana kita berada dalam perjalanan, supaya kita berasai nikmat berjalan. Kalau kita musafir, kita tak tahu di mana kita berada, tutup semua jalan, tak tahu apa satu, kan tak nikmat kan? Berjalannya macam tu. Ilmu ni kita terangkan ni untuk kita tahu di mana letak duduk diri kita. Panjang sikit malam ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita faham dan Allah Ta'ala merezekikan kita akan nurnya itu dengan asbab bimbingan semua tuduh kita, insya-Allah. Dan kita ni akan duduk untuk semua keluarga kita dan semua umat muslimin dan muslimat yang berada, insya-Allah. Apa